Okey, hari ini Ahmed kita akan bincangkan kertas satu. Ini kalau kamu tengok macam kat iPad saya ni. Ini adalah soalan percubaan Selangor tahun lepas. Tapi Selangor ada banyak set tau. Ini salah satu set dia lah. Okey. Kita akan cuba tengok kertas satu dulu. Apa yang kamu dah belajar. Banyak saja. Paper 1 kalau ikut format lama ni. Banyak dah. Dekat nak habis dah aku belajar habis semua dah. Okey. Nombor 1, tengok topik dia fungsi kan. Fungsi. Raja 1 menunjukkan hubungan antara set X dan set Y dalam bentuk graf ni, graf kan. Nyatakan objek bagi Q, nampak. Soalan dia yang best dia direct question. Sebab tu markah dia 2 je. Dia direct kan. Soalan A dia kata objek bagi Q. Jadi Q ada berapa objek? Ada 2 objek, iaitu 1 dan 3. Jawab dia terus saja. 1 dan 3 macam ni. Kalau dia tanya objek ke image, direct macam ni kan. Okey. Soalan B. Kodomen hubungan itu. Kodomen dia kena bagi macam ni. Ini kodomen. Kodomen yang mana? Kodomen biasanya paksi Y. Paksi Y kodomen. Semua orang kena ambil. Jadi kena ambil P, Q, R, S. Itu kodomen kan. Kalau dia minta julat, sama juga. Tapi R tak termasuk. Sebab R tak ada titik kat dia. Dia tak kena. Kalau dia minta julat, kita bagi PQS saja. Itu julat. Tapi soalan ni dia minta apa? Kodomen. Yang penting nampak. Objek dengan image tak ada ni. Bracket ni. Tapi kodomen, domain, julat semua kena ada bracket ni. Itu soalan ni. 2 markah. Senang. Sekejap dapat 2 markah. Okay, kita tengok soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 kat sini. Diberi fungsi fx sama dengan x tambah 3 dan gx sama dengan kx tolak 1. A. F7 nampak soalan exam. Sebab tu kadang-kadang kita belajar susah tu Ahmed sebenarnya. Sebab tu saya kata siapa yang rasa dia lemah Ahmed, masih ada masa untuk belajar. Jangan drop. Soalan exam, try buat soalan exam, training, soalan dia akan insya-Allah kamu. Kalau kamu nak dapat lebih kurang katakan kebuktian ke kredit lah orang panggil, memang boleh sangat, jangan risau. Tapi nak A+, kena usaha lebih lah. F7 maksudnya kita gantikan saja 7 campur 3 dapat terus 10. Itu. A and B, dia minta nilai K dengan keadaan dia bagi GF7 sama dengan 19. Kat sini kalau kamu tengok, dia dah ada F7, kita dah ada F7. Kita boleh gantikan F7 ni dengan nilai dia, iaitu G10 sama dengan 17. Tak payah buat fungsi gubahan sebab ada nilai. Jadi G10 boleh masuk sini. Jadi G10 maksudnya adalah 10K tolak 1 sama dengan 17. Terus kita akan dapat kat situ 10K sama dengan 18 dan K sama dengan 18 bahagi 10, 9/5. Ataupun boleh juga kita jawab 1.8, tak ada masalah. Okey? Senang boleh dapat. Boleh skor. Tunggu, kenapa dia jadi 17 Mana? 17? Ni. Tiba-tiba 17 Tiba-tiba 17. Ada atas berapa? 19. Ini namanya masalah faktor umur. Terima kasih tuan. Ini jadi senang berapa? 20. Jawapan kita 2. Betulkan. Sebab kau tegur. Saya itulah telah tulis 19. Turun jadi 17. Aduh. Diskaun. Nombor 3. Okey. 3 kita tengok soalan dia. Nombor 3. Diberi bahawa alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2x tolak 3 x campur 4 campur P sama dengan 0 dan alfa sama dengan 4 beta. Macam pernah jumpa soalan. Ishtrak ke pernah tanya saya ni ke? Bukan Bukan Macam saya pernah buat lah. Aduh. Tak apa. Kita expand dulu benda ni. Jadi kita akan dapat kat sini 2x kuasa 2 8 tolak 3 campur 5x
tolak 12 campur P sama dengan 0. Sini kita akan dapat A kita sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan, bagi cantiklah, P tolak 12. Okey. Dan formula pasal benda ni, apa ni kita panggil dia punca ni adalah apa? Sorba porca. Ingat lagi. Sorba porca. Hasil tambah punca, hasil darab punca. Sum of root, product of root. Saya pakai bahasa Inggeris sebab senang sebut sorpor. Okey. Alfa campur beta sama dengan negatif 5/2. Alfa beta sama dengan bukan negatif. P tolak 12 per dengan 2. Dan kita ada satu lagi persamaan, nampak? Kenapa dia bagi 3? Sebab ada 3 unknown. Bila ada 3 unknown, persamaan serentak kena ada 3 persamaan. Baru boleh buat. Okey. Ya, saya tolak ni atas sikit. Okey. Jadi apa kita buat? Kita perlu buat 3 ni persamaan serentak kita kan. Yang pertama saya akan ambil ni. Okey. Masuk dalam ni. Ni masuk dalam ni. Kalau kamu tengok ni, dengan ni kita boleh buat persamaan serentak dengan menggunakan kalkulator. Kan? Sebab ni alfa sama dengan 4 beta. Saya susun kat sini dia akan jadi macam ni tau. Alfa tolak 4 beta sama dengan 0. Nampak? Perhatikan ni dengan ni. Jadi ambil kalkulator. Ceng. Ni. Mod equation unknown 2. Terus buat 1 negatif 2.5. Senang. 2.5 bawah 1 negatif 4 0. Dia terus dapat alfa dan beta. Tak perlu buat persoalan serentak kat sini dah. Tak perlu buat pergantian. Jadi alfa adalah negatif 2, beta negatif 1/2. Jadi kita akan dapat alfa sama dengan negatif 2, dapat beta sama dengan negatif 1/2. Terus boleh masuk kat sini dapat P. Okey? Jadi kamu akan dapat P alfa darab beta ni. Alfa darab beta adalah negatif 2 darab dengan negatif 1/2 sama dengan P tolak 12 per dengan 2. Okey? Supaya menyampah tengok per 2 ni, saya tak matikan ni dengan ni. Saya menyampah tengok benda ni. Jadi saya matikan ni dengan ni. Dia pelik. Jadi kita akan dapat dia. Sini akan jadi 2 sama dengan P tolak 12. Jadi P akan dapat 14. Boleh faham? Kan? Dia ringkas sikit sebab kita pakai inilah kalkulator. Patutnya kat sini boleh je kalau buat apa? Buat penggantian boleh je, kan? Cuma saya guna kalkulator. Ya. Kita tarik kertas ni kosong belah sini. Ini namanya jimat. Tutup. Okey, soalan nombor 4. Topik apa ni? Tengok. Kuadratik. Kuadratik apa? Fungsi kuadratik bahagian ketaksamaan. Nombor 4. Bentukkan persamaan kuadratik. Bentukkan ketaksamaan kuadratik tersebut. Dia suruh bentuk pula. Nampak? Dia suruh bentukkan pula persamaan kuadratik tersebut. Biasanya dia bagi persamaan, dia suruh lorek. Sekarang dia dah lorek, dia suruh bentukkan. Kan? Jadi macam mana kita nak buat ketaksamaan ni? Kita buat kuadratik biasa dulu. Kita buat kuadratik biasa. Itu punca-punca dia. Jadi X sama dengan negatif 1. X sama dengan 5/2. Paling senang kita pakai cara ni je. Kemudian jadikan kurungan. Kurungan X tambah 1. Yang ini 2X tolak 5. Nampak saya tak letak belah sini. Ketaksamaan dia boleh letak lagi. Relax. Yang ini saya akan expand. Akan dapat 2X kuasa 2. Tolak 5 campur 2 tolak 3X tolak 5. Itu kuadratik dia. Ini graf dia.
Nampak? Graf senyum. Betul graf senyum? Betul graf senyum. Okey. Lorek mana? Lorek bawah. Lorek bawah maksudnya lebih kecil atau sama dengan kosong. Macam tu cerita dia. Pak markah. Wow. Best ni. Nampak? Boleh faham? Boleh? Siap? Boleh cikgu. Okey. Boleh saya teruskan? Nombor 5. Nombor 5 masih duduk dekat fungsi kuadratik. Nombor 5. Soalan dia kat sini melibatkan fx sama dengan x tolak 3 kuasa 2 campur 2pi tolak 1. Okey. Dia bagi graf kat situ lebih kurang lah. Nampak kan graf tu? Kita bagi sebab nak conteng graf. Kat sini adalah M negatif 7. Pintasan dia N. Okey. Yang pertama yang ini. Paksi simetri. Paksi simetri dia M. M adalah paksi simetri. Jadi X sama dengan M adalah paksi simetri. Daripada persamaan, paksi simetri kita adalah X sama dengan 3. Keluarkan. Daripada graf, X sama dengan M. Jadi kesimpulan kita yang pertama, M sama dengan 3. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, belakang ni pula. Belakang ni adalah dia punya Y. Sepatutnya Y. Y sama dengan negatif 7. Y adalah titik minimum. Nilai minimum. Nilai minimum kita ambil kat belakang ni. Jadi kat situ 2pi tolak 1 sama dengan negatif 7. Terus 2pi sama dengan negatif 6. Pi dapat negatif 3. Selesai A. B. Nilai N. Bila nak cari nilai N, N adalah pintasan Y. Pintasan Y berlaku apabila X sama dengan kosong. Jadi kita boleh gantikan X kosong. Kita nilai gantikan nilai P. Okey. Kemudian kita masukkan Y dia dengan sama dengan apa? N. Sebab koordinat dia apa? Koordinat dia adalah 0, N. Ini saya masuk dekat fx ni. Y dia adalah N sama dengan X kita berapa? 0 tolak 3 kuasa 2 campur dengan P kita negatif 3 tolak 1. Dapat N. Macam tu. Ini dapat 9 tolak 6 campur 1. Dapat 4. N sama dengan 4. Boleh? Okey. Teruskan Tarik jap. Cikgu, kenapa campur cikgu? Mana? Tolak 1. Ya, saya perasan. Salah tulis lagi. Ni. Kan? Aduh, macam mana saya salah tulis? Atas tolak, bawah hijab tu dia campur. Aduh. Jadi jawapan kita apa? 2. Okey. Oi, apa salah tulis 2 kali ni? Rugi salah tulis ni. Kira betul. Tulis salah. Aduh. Okey. Segi nombor 5. Indeks. Nombor 5? Mana nombor 5? Oh, tadi nombor 5 lah. Okey. Nombor 6, indeks. Indeks, soalan dia punca kuasa 2, 27, 3 tolak X sama dengan 1/9 kuasa X. Ini senang indeks. Kita baru belajar kan? Sebab apa saya kata senang? Sebab 27 dengan 3 asas yang sama. Kedua-duanya adalah asas 3. Ini senang cerita dia. Jadi yang angka pertama saya akan samakan asas terus. 3 sama dengan 3. Macam tu terus. Nampak? Kita tengok dekat benda yang penting tu. 27. 3 kuasa 3. Okey?
Berapa kuasa asal dia? Tak balik. 3 tolak X. Okey. Punca kuasa. Punca kuasa maksudnya darab dengan 1/2. Punca kuasa. Okey. Ni yang ni pula apa? 9. 3 kuasa 2. Ada X, letak balik. 1/, maksudnya apa? Negatif. Macam tu. Jadi senang soalan ni. Ni boleh potong. Boleh potong. Yang tinggal apa? 9 tolak dengan 3X sama dengan negatif 4X. Nampak? Saya elakkan pecahan, 2 pergi sebelah. Jadi kita akan dapat jawapan kita X sama dengan negatif 9. Terus tukar term 4. Habis. Oh, markah ni. Sekejap tengok. Ui, 4. Oh, best. Best. Hey. Mesti tahun lepas ramai pelajar yang trial Selangor dia dapat A ni. Soalan dia Alhamdulillah lah. Senang lah. Okay. Nombor 6 dah. Nombor 7. Tengok nombor 7. Log pula. Besarkan. Kalau macam ni boleh besar lagi. Nak ambil kau. Hati. Dia ada silau. Kita tolak pergi atas. Tak kena silau. Silau lagi belah sini. Main-main lah silau ni. Tak apa lah. Boleh tu. Cantik. First time saya tengok soalan MAT bila buat jadi senang. Buat senang kan? Sebab dah banyak kita buat latihan. Dah banyak kita buat. Sebab tu saya kata kamu rasa macam, yang penting kamu rasa macam soalan tu pernah buat. Betul tak? Kan? Soalan macam semalam. Besarkan disk. Bila kamu rasa soalan tu macam pernah buat, kamu rasa macam, soalan takkan macam ni. MAT ke? Berapa markah ni? 3. Tak logik lah 3 soalan ni. Betul tak Sapuan? Tak logik kau 3. Sebab letak kuasa 2 je pun. Betul? Betul. Kuasa 2? Kuasa 2? Mampus. X sama dengan 4. Mampus. X sama dengan 4. 3 markah. Sebab tu MAT bukan pasal berapa banyak kau tulis. Berapa ilmu yang digunakan untuk menjawab benda ni. Sebab knowledge dia. Potong-potong. Sebab tu kalau kau tengok log dia. Potong. Habis jawapan. Tiba-tiba je. Kan? Nampak? Simple je. Boleh Ishraq? Ingat lagi semalam? Oh, yang ni. Saya tak nampak kau- dah cikgu. Soalan tu berapa base dia? Yang mana ni? 9 dah cikgu. 9. Oh. Saya tadi nampak 4. Tu yang jam. Oh, kalau 4 memang jam. 4 dengan 3. Boleh nangis tau. Tak ada kaitan. Kalau 4 dengan 3, kita kena tukar semua jadi log 10. Kan? Okay? Dah? Boleh? Okay, nombor 7. Nombor 8 Hanan boleh ke Hanan? Boleh. Boleh Okay, nombor 8. Topik apa ni? Tengok. Rajah 8 menunjukkan satu garis lurus. Dan Y sama dengan, dia bagi Y sama dengan B campur 3X campur 8 yang selari. Oh, ini koordinat geometri je. Kan? Y sama dengan susun bagi cantik. Dia pandai trik dia susun tak cantik tu. Kita susun bagi cantik. Apa susun tak pandai? 3B tolak 4X campur 5. Nampak? Dia kata apa? Selari. Selari maksudnya apa? Kecurunan dia sama. Betul lah Sapuan. Saya rasa Selangor ni senang lah soalan ni. Tapi kau tahu kenapa senang? Sebab markah dia 2. Okey. Selari maksudnya kecurunan dia sama. Jadi B campur 3 sama dengan negatif 3B tolak 4. Kan? Sini akan dapat B campur 3 sama dengan negatif 3B campur 4. Ni pergi sebelah akan jadi 4B. Sini pergi sebelah akan jadi 1. Jadi B sama dengan 1/4. Markah 2 je. Sebab tu dia senang sebab markah dia kot sikit. Yes, baik.
Letak belah sini. Oh, silau belah sini. Tutup. Kan senang. Okey. 8 dah settle. Kita pergi dekat nombor 9 pula. Okey. Tengok. Nombor 9. Nampak ke? Rajah 9 menunjukkan graf bagi 2Y. 9 2Y sama dengan 3X tolak 12. Okay. Titik R, X, Y bergerak dengan keadaan jaraknya lokus. Dan R, X, Y bergerak dengan jaraknya dari titik P dan titik Q adalah sama. Okay. Jadi maksudnya apa? Macam mana kita nak buat tu? Kan? Dia kata apa tu? Titik R bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik P dan titik Q adalah sama. Jadi maksud je kat sini kita nak bagi tahu R jaraknya dengan P sama juga dengan R jaraknya dengan Q. Kenapa dia bagi persamaan? Persamaannya kita gunakan bila nak buat lokus, kita perlu koordinat. Jadi koordinat P dengan Q tu boleh dapat pada persamaan, iaitu pintasan. Daripada persamaan ni kita akan dapat koordinat P maksudnya pintasan Y. Pintasan Y, X kita kosong. Kita tutup X. Jadi kita akan dapat negatif 6. Koordinat Q pula adalah pintasan X. Y pula kosong. Bila Y kosong, tutup Y. Tutup Y kita akan dapat 12 bagi sebelah, 12 bagi 3, 4. Itu congak-congak je. Nampak? Jadi bila nak buat lokus, R kita adalah XY, P kosong negatif 6. P tu apa? Oh salah, saya salah buat. Ni RQ lah. Patut saya tengok tiba-tiba P lagi sekali. R, XY, Q, 40. Okey. Jadi kita dah boleh buat lokus pakai apa? Formula jarak. Sama dengan kurungan. Pythagoras theorem. Kuasa 2 campur. Kuasa 2 campur. Kemudian yang ini X tolak kosong. Y tolak-tolak jadi campur 6. Yang ini X tolak 4. Y tolak kosong. Square root dengan square root mampus. Yang tinggal adalah X kuasa 2 campur Y kuasa 2 campur 12Y campur 36 sama dengan X kuasa 2 tolak 8X campur 16 campur Y kuasa 2. Okey. X kuasa 2 mati, kuasa 2 mati, Y kuasa 2 mati, Y kuasa 2 mati. Yang tinggal adalah 12 Y yang ini campur dengan buat terus lah, jadikan kosong lah, senang. 12Y campur 8X 36 tolak 16 20 sama dengan kosong. Ini satu cara kita buat. Okey, persamaan lokus. Boleh? Okey, itu ini kita panggil dia persamaan lokus. Persamaan lokus biasanya dia mesti sama dengan kosong. Kan? Okey. Terusnya nombor 10. Tengok apa topik dia.
Statistik ni. Nombor 10 sukatan data serakan apa? Satu statistik kan. Okey, satu set data X terdiri daripada 5 nombor positif. Jadi N sama dengan 5 diberi bahawa simbol tu apa tu? Min. Ni simbol min, kena tahu simbol H. Kemudian dia bagi jumlah X kuasa 2 sama dengan 125. Sisian piawai sama dengan 2K. Soalan dia, ungkapkan H dalam sebutan K. Kan? Jadi kat sini kalau kamu tengok, yang penting kat sini adalah apa tu? Sisian piawai. Kalau kau lupa, kau pergi depan. Formula untuk sisian piawai ni. Nampak? Ni. 2 ekor ni. Kan? Okay. Kita tak pakai yang ada F. Sebab kita punya data tak terkumpul. Kita kena pakai yang atas. Yang ini. Kan? Jadi yang mana satu nak pakai? Mana-mana boleh. Mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Pakai mana-mana pun boleh. Contoh saya ambil yang ni lah. Saya suka pakai yang ni. Yang tak suka pakai ni ada 02 bracket. Tak suka. Pakai yang ni. Jadi saya keluarkan formula kita tu. Sama dengan punca kuasa 2. Jumlah X kuasa 2 per dengan N. Okey. Tolak min kuasa 2. Dah boleh kembali buat soalan. Tu. Okey. Baru kita boleh buat. Kita substitute je lah. Yang ini berapa? 2K square root jumlah X kuasa 2 125 per dengan 5 semua dah ada nombor. Tolak dengan yang ini punca kuasa 2 H kuasa 2. Dia dah senang lah cerita dia. Ini akan jadi 2K square root pergi sebelah akan jadi 4K kuasa 2. Sama dengan 125 bahagi 5 dapat 25. Tolak dengan H. Ini mati. Soalan dia apa? Ungkapkan H. Dah siap jawapan kita. H sama dengan 25 tolak 4K kuasa 2. Tukar term 4. Okey. Biasanya sampai nombor 10. Kalau kamu boleh jawab cantik sampai nombor 10. Kamu admit ni, orang kata admit lah. Bukan, padam pula soalan. Admit, lulus dah. Lulus dah admit. Lulus admit maksudnya, kamu buat, kalau kamu buat dari 1 sampai 10, confirm betul. Kamu dah lulus admit tau. Kan? Dengan anggapan, kertas 1 kamu, kertas 2 kamu tu markah dia kosong. Biasanya dah lulus dah. Kosong kertas 2. Buat sampai 10, sampai nombor 10. Kan? Boleh lulus lah. Tapi takkan nak lulus. Kan kertas 2 kosong. Tak senonoh cerita dia. Kan? Kita pergi terus nombor 11. Jadual 11 menunjukkan, kekok lah saya buat macam ni. Okay. Tulis tangan kanan ni jadi kekok sikit. Jadual 11 menunjukkan satu taburan skor yang diperoleh sekumpulan peserta dalam satu kuis. A, dia minta apa? Nombor 11. Okey. Nyatakan jumlah peserta. Dia maksudnya kalau mudah macam ni dia ada trik ni. Ada pelajar silap dia bagi campur bawah ni, salah. Ini adalah kekerapan longgokan. Jumlah ambil ujung sekali je. 40 orang. Jangan silap B. Cari skor min. Cari skor min. Apa formula min? Min formula kita adalah sama dengan jumlah fx per dengan jumlah f. Nampak? Tapi kita kena ubah sesuai gambar ni sini. Kita kena ada x dengan f. Nampak? X kita apa? Titik tengah. 1, 3. Maksudnya 2. 4, 5, 7, 8, 11, 11, 14. Macam tu. Nampak? Dia tambah 3, tambah 3, tambah 3. Okey? Kemudian kita punya kekerapan macam mana? Kita kena ambil
tolak. Tolak. Asal 3 mula 3, tak ada masalah. Kemudian 10 tolak 3, 7. 25 tolak 10, 15. 35 tolak 25, 10. 40 tolak 35, 5. Jumlah semua 40. Itu cara kita tukar kekerapan logaritma kepada kekerapan. Baru kita boleh buat min. Okey. Masa kita buat min kat sini, kita akan dapati dia punya formula akan jadi macam ni. Jumlah fx. Jadi maksudnya kena darab ni. Jumlah fx. Jadi kita kena ambil campur lah. Ambil kalkulator terus lah. Okey, saya ambil terus . Ni 6. 6 campur 35 campur 15 darab 8 berapa ni? 15 darab 8 120. Campur 110 campur dengan 70. Sama dengan 341. Bahagi dengan jumlah kekerapan semua 40. Kan? Kita akan dapat jawapan kita 341 bahagi dengan 40. Kan? Jadi kita akan dapat jawapan kat situ 8.525. Itu min kita. Boleh? Okey? Okey, tengok. Pergi terusnya. Fatin. Fatin masuklah. Nombor 12 kan? Kita pergi nombor 12. Ya, Fatin tak dengar? Nombor 12. Nombor 12, topik kita kat sini adalah sukatan membulat. Kamu dah belajar. Form 5, bab 1. Okay? Kemudian soalan dia simple je sebenarnya. Masa kita belajar macam-macam soalan dia. Bila soalan kertas 1 lah. Kertas 2 dia mungkin susah sikit. Okay, ini 6, 6.8. Okay. Soalan dia. Cari luas sektor OPQ. Nak cari luas, kita kena ada sudut dulu. Nak cari sudut, dia ada bagi panjang lengkok. Panjang lengkok formula kita S sama dengan J theta. Kan? Jadi saya akan 6.8, jari kita 6 theta. Jadi theta sama dengan 6.8 bahagi dengan 6. Okey, jadi luas sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta pula. Masukkan pula 1/2 J kita 6 kuasa 2, theta 6.8/6. Kan? Saya tak kira siap tadi. Kan? Jadi saya boleh potong ni, potong yang ni. Boleh potong lagi. Potong ni. Tinggal 3. 3 darab 6.8. Apa? 20.4. Betul? Betul, Saban? Saya pun tengah kira ego. Oh ya. 18.24. 18.24. 18.24. Cukup. Betul. Betul. Kira. Tadi dah karat sikit otak saya ni. Okey balik. Okey balik. Normal. Okey. Nombor 12. Ni maksudnya kita sedang menuju ke arah kredit. Kredit pula. Sedang menuju ke arah kredit. Dengan anggapan kertas 2 kosong. Tak seronok betul cerita kan. Aduh. Ada pula kertas 2 kosong. Maksudnya jangan risau. Mat boleh skor. Nombor 13. Favorite ego. Soalan favorite, perbezaan paling susah. Oh ni. Dulu susah. Sekarang cuba baca tengok soalan ni. Kan?
Simple je sebenarnya. Senang sangat aku. Tengok. Fungsi keturunan satu lengkung dy dx sama dengan px tolak 6 dengan keadaan p ialah pemala. Diberi bahawa lengkung itu mempunyai titik pusingan. Apa maksud titik pusingan? Dy dx sama dengan kosong pada ketika 31, nampak? Titik pusingan. Cari nilai P. Aduh, kenapa soalan macam ni? Jadi Px tolak 6 sama dengan kosong, masukkan X. Jadi 3P tolak 6 sama dengan kosong. Jadi 3P sama dengan 6P sama dengan 2. Saja panjangkan jalan kerja. Bagi nampak admatnya. B. Persamaan lengkung. Apa formula persamaan lengkung? Equation of the curve. If y equal to integration dy dx. Cakap putih. Okay. Integration dy dx kita P dah ada. Jadi 2x tolak 6 sama dengan 2x kuasa 2 per 2. Kepala otak kita terus proses. Jadi tinggal x kuasa 2 saja. Tolak dengan 6x tambah c. Nak dapat c, masukkan koordinat kita. 1y kita. X kita 3 kuasa 2 tolak 6 kali 3 tambah C. Kita akan dapat kat sini 9 tolak 18. Negatif 9. Negatif 9 bawa sebelah. C sama dengan 10. Kamu kalau tersalah beritahu saya rasa betul kot X kuasa 2 tolak 6X tambah 10. Markah 4. Tapi syok lagi buat log. Syok lagi buat log dengan indeks. Kan? Markah 4 tadi. Nampak? Boleh? Okey. Kalau habis kita buat ni, kertas satu ni, dalam masa sejam, dahsyat. Ni topik ni dah belajar belum ni? Diberi bahawa sebutan pertama. Dah. Form 4. Janjang. Nombor 14. Okey. Diberi bahawa sebutan pertama A dan sebutan terakhir TN. Bagi satu janjang aritmetik JA ialah 9 dan 165. Gitu. Jika hasil tambah sebutan itu SN sama dengan 3480. Cari bilangan sebutan dan beza sepunya bagi turutan tersebut. Terima kasih. Formula SN. Aduh, ada berapa formula SN? 2. N per 2, 2A campur N tolak 1D. Satu lagi, SN sama dengan N per 2, A campur L. Nak pakai yang mana? Kayak ni. Kita ada L. Kita ada last term. Jadi kita akan pakai kat situ 3480 sama dengan N per 2. A kita 9 campur 165. Sini kita akan dapat N dulu. N sama dengan 3480 darab 2 sama dengan bahagi dengan 9 campur 165. 40. Jadi N sama dengan 40. Jadi kita dah dapat bilangan sebutan 40. Yang belum dapat lagi apa? Yang belum dapat adalah kita panggil beza sepunya. Beza sepunya. Jadi beza sepunya nak pakai kat mana? TN. Jadi T40 sama dengan apa formula kita? A campur N tolak 1. 39D. Masukkan 165 sama dengan A9 campur 39D. Okey, kita dapat kat situ 165 tolak 9 bahagi 39. 4. Dapat D sama dengan 4. Okey? Boleh? Ini kan pakai ni. Kalau pakai yang atas ni, biasanya kamu pergi cari D dulu.
Kan? Bagi cari D dulu baru dapat N. Kalau pakai formula ni, dia dapat N dulu. Itu balik ceritanya tu. Nombor 14 dah. Kita terus pergi nombor 15. Cikgu, TN tu Ya. boleh dikira sebagai sebutan terakhir juga, cikgu. Sebab dia bagi tahu. Dia bagi tahu sebutan terakhir. Saya yang tulis TN. Nampak? Jadi sebutan terakhir adalah TN. Kita tak tahu N berapa. Itu maksudnya sebutan terakhir. Kalau dia bagi tahu ada 9 semua, dia kata sebutan terakhir. Kita tulis jadi T9. Okey? L dengan TN adalah benda yang sama. Boleh, Syak? Oh, boleh, cikgu. Okey. 14, nombor 15. Dia sikit lagi je soalan kamu. Kejap lagi dah tak boleh buat dah sebab tak belajar. Kan? 3 sebutan berturut-turut. Okey. 3 sebutan berturut-turut bagi satu janjang aritmetik ialah nombor 15 masih lagi JA. JA dia bagi tahu 5 tolak Y, 8 negatif 10Y. Bila dia bagi tahu 3 sebutan berturut-turut, maksudnya depan dia ada orang, belakang ada orang lagi. Tak semesti yang ini A. Okey? Tapi soalan dia senang je. Dia minta apa? Cari beza sepunya. Bila beza sepunya, kita hanya tarik ni je. Tarik, tarik. Gitu. Yang ini akan dapat D, yang ini akan dapat D. Dan should be nilai dia mesti sama. Kita akan ambil maksud D selepas tolak sebelum. 8 tolak 5 tolak Y mesti sama nilai dia dengan negatif 10Y tolak 8. Okey, jadi kat sini kita akan dapat cerita dia apa ni? 8 tolak 5 campur Y sama dengan negatif 10 Y tolak 8. Kita akan dapat kat situ 3. 3 campur Y negatif 10Y tolak 8. Yang ini kita akan dapat 11Y sama dengan negatif 11. Jadi Y sama dengan negatif 1. Kalau dapat Y, belum dapat D kan? Masuk ke atas. Dapat D kita kan? Jadi D kita bila kita masuk Y negatif 1, sini akan jadi 6. Okey? Sini akan jadi 10. Dapat D kita. Oleh sebab itu D sama dengan 8 tolak 6 sama dengan 2. Macam tu. Okey? Recurring decimal. Recurring decimal. Nombor 16. Ini lagi best. Nombor 16. Dia bagi 0.0363636 dot. Okey. Express number. Ungkapkan nombor itu sebagai pecahan dalam bentuk terringkas. Kamu nampak recurring decimal, kamu kena tukarkan kepada titik. 0.036 titik. Maksudnya 36 tu berjalan terus. Kan? Yang mana kalau kamu jumpa macam ni, maksudnya kita kena pakai S infinity. Formula kita adalah A per 1 tolak R. Yang mana A dia adalah semua nombor tu. Awal-awal. Nombor dia 0.036 adalah A kita. Dan kalau 2 titik, maksudnya R kita adalah sama dengan 2 titik perpuluhan. 0.01. Macam tu je. Okay, kalau 1 titik, 1 titik perpuluhan. Kan? Okay, sekarang kita dapat masukkan sini. S infinity dia sama dengan A kita 0.036 per dengan 1 tolak 0.01. Dia ada shortcut tapi tak apa, saya buat je macam ni. Kan? Pakai kalkulator boleh senang. Okey, jadi kamu ambil kalkulator kamu akan dapat 0.036 bahagi dengan 1 tolak 0.01. Kamu akan dapat 2/55. Macam tu je.
Okey. Senang ni recurring decimal. Tapi dia nak jalan kerja. Sebab tu 3 markah kat sini. Okey. 16. Ini sebenarnya target. Kalau nak target nak dapat kredit dah lajak ni. Dah lajak. Nombor 17 Terus sikit lagi. Kita ada masa sikit lagi. Cepat ni. Nombor 17. Tengok nombor 17 Apa jadi dengan nombor 17? Topik apa? Hukum linear. Hukum linear form 4 kan? Form 4. Okey. Rajah 17 menunjukkan sebahagian graf log 10Y melawan log 10X. Formula ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan BX kuasa N. Okey. Tapi senang je. Bila kita nampak dia bagi paksi, kerja kita mesti ikut paksi Y. Kita panggil dia follow Y. Jadi kalau Y log 10, yang ini pun kena log 10. Kan? Jadi bila log 10, saya akan jadikan kat sini adalah log 10Y sama dengan log 10 BX kuasa N. Pecahkan log 10Y log 10B campur dengan N pergi depan log 10X. Jadi kita akan dapati ini kita punya koordinat X, ini kita punya C, ini Y. Y, C, M, X. Okey. Cari nilai B dan N. Dia ada dua koordinat. Kita boleh masukkan je. Contoh koordinat kita 03 dan 615. Saya lebih suka guna teknik masukkan saja. Contoh saya masukkan pertama 03. Maksudnya ini 3 sama dengan C kita. Log 10B campur dengan X kita kosong. X kosong. Kalau ni padahal betul lah X kosong N. Log 10 betul lah. Betul kosong. Sebab yang ni semua saya anggap sebagai X, koordinat X. Jadi dia kosong. Yang tinggal ni je. Jawapan kita akan dapat B sama dengan 10 kuasa 3. Dapat jawapan 1000. Okey. Masukkan koordinat satu lagi. Kalau masuk koordinat satu lagi, dia akan jadi kat sini 15 sama dengan yang ini apa C kita tadi 3. Kemudian campur dengan N tak tahu X 6. Macam ni je. Masukkan macam ni je nombor dia. Tak payah log-log lah. Okey. Dia dapat jawapan kat sini. Kita akan dapat 15 tolak 3, 12. 6N. Jadi N dapat 2. Okey. Yang awal-awal tadi saya keliru sikit sebenarnya. Ini C lah. C sama dengan 3. Okey. Teruskan nombor 17. Dia macam ni lah. Dia bila dekat nak habis masa ni. Bila cikgu kata kat depan, tinggal lagi 5 minit. Masa tu gelabah. Padahal soalan tak susah pun. Ada gelabah. Kamu kena relax. Saya pula, saya mengajar ni. Kenapa? Tinggal lagi 5 minit. Okey. Nombor 18. Diberi pengamiran 585 HX. Kan dah salah. 58 HX sama dengan 3. Cari pengamiran 85 HX. Kenapa soalan dia memang senang lah. Jawapan kita apa ni? Negatif 3. Terbalik Terbalik nombor. B. 58 ada kotak 7 tolak HX. Kalau ada kotak kita buat apa? Kembangkan kotak tersebut. Kembangkan dia akan jadi pengamiran 587 tolak pengamiran 58 HX. Yang ini senang aja. Kalau kamu nak congak, kalau nombor boleh congak terus. Kita ambil 7, darab dengan beza dia. 8 dengan 5 beza dia 3 macam tu. Tolak dengan yang ini dia bagi 3. Jawapan kita akan dapat berapa? 21 tolak 3
1 tolak 3, 18. 18. Boleh? Ni satu kisah lagi ya. Tengok. Vektor. Okey. Vektor. Sekarang buat Nampak. Nombor 19. Vektor kat situ. OP. Magnitude OP. A dia minta apa? Magnitude OP. Magnitude ni kamu kena tengok dia macam Pythagoras theorem. Tengok OP. OP. Kalau kamu tengok saya buat tu segitiga macam tu. Bawah dia satu kotak. Tinggi dia OP 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi magnitude dia Pythagoras theorem. Kita akan dapat jawapan set ni 5 kuasa 2 campur 1 kuasa 2 akan dapat set 26. Itu magnitude OP. Okey. Kemudian B dia minta OP dalam A dan B. OP dalam A dan B. Okey. Yang ini macam mana nak buat? Jadi ini kamu boleh buat dalam bentuk contoh macam ni. OP dalam A dan B. Kita buat daripada gambar rajah. Kalau pakai gambar rajah kan. Kita akan buat A ni. Dia kena pergi terus ni. Contoh B sini. Nampak? Kamu kena tengok A ni. A ni 2, 1, 2. 1, 2 ni saya akan gerak ni. Sampai kat situ. iPad. Tak payah pakai iPad. Boleh conteng. Nampak? Macam tu. Jadi kat sini kita akan dapat apa? Sini A, sini pun A. Maksudnya apa? 2A. Jawapan kita OP sama dengan B campur 2A. B campur 2A. Okay. OP sama dengan B campur 2A. Okey, letak dia punya tu. Boleh Okey. Nombor seterusnya. Masa ni kalau cikgu datang ambil kertas marah tau. Kan? Yang ni kelebihan kalau iPad senang. iPad apa? iPencil senang. Ni susah sikit lah. Daripada pakai jari. Okey. Nombor 20. 20 maksudnya saya semua soalan 25. Kita dah buat 4/5 dah. Diberi bahawa vektor R sama dengan 46 dan S sama dengan K negatif 9. Okey. A. Ungkapkan vektor R campur S. Alamak, ni soalan macam matrik. Macam matrik je. Sama dengan 46 campur dengan K tolak 9. Dapat jawapan kat situ. 4 tambah K. 6 tolak 9 negatif 3. Dah. Habis. Dalam sebutan K. Siap. Okay. B. Diberi bahawa magnitude R campur S sama dengan 10 unit. Sekarang ni. Cari nilai positif untuk K. Cari nilai positif untuk K. Jadi macam mana nak buat magnitude? Magnitude yang ini X dia atas ni. Kan? Kita punya ni kuasa 2. Y kuasa 2. Macam Pythagoras theorem. Magnitude dia kaji square root sama dengan yang ini 4 campur K kuasa 2 campur dengan negatif 3 kuasa 2 sama dengan 10. Jadi kita 4 campur K kuasa 2. Kalau dia unknown dia K seorang saja, kamu tak payah expand tau sebenarnya. Kamu akan tengok dia akan jadi apa. Sama dengan ni 100. Okay. Yang ini 9 tolak 9. 100 tolak 9. Jadi yang tinggal adalah 4 campur K kuasa 2 sama dengan 81. Jadi bila kita pindah square root, dia akan jadi 4 campur K sama dengan 9. 4 campur K sama dengan negatif 9. Dia akan dapat 2 jawapan bila kita pecahkan square root.
Jadi K akan dapat 5 atau K dapat negatif 13. Soalan nak apa? Cari nilai positif untuk K. Jawapan kita K sama dengan 5. Okey? Boleh? Tengok. Tak belajar lagi. Trigonometri belum kan? Belum. Belum. Ni? Ini baru belajar. Pilih satu ni. Cikgu, tengok jawapan cikgu Okey. saya tak dapat. Yang mana? Pilih satu Tak, yang tadi yang soalan nombor 20. K sama dengan 5. Kenapa 100 tolak 981? Bukan sepatutnya 91 ke? Aduh. 100 tolak 981 lah pula. Aduh. 100 tolak 9 apa? 91. 91 aku dah cepat. Dia je cerita lain jadi dia. 100 tolak 9 jadi 81. Dahsyat cikgu kau dia. Oi. Ngelat ni banyak. Kan 10. Okey, kejap. Saya betulkan. Sepatutnya dapat apa sih 91 91. Kejap Jadi 91 kita kena ubah lah. Tak dapat cantik lah jawapan dia, betul? Betul. 91 kita akan dapat kat situ. Ini punca kuasa 2 91. Jadi K sama dengan apa? Punca kuasa 2 91 tolak 4. Kan? Dia tak cantik lah jawab. Tak cantik sangat. Boleh Ya, tak perasan dah 10. Itulah laju. Tak apa. Kira potong markah saya kan. Nanti saya dapat tolak 4. Jadi markah saya 96%. Okey. Nombor 22. Ini pilih atur ke? Entahlah cikgu. Ya, kita baca. Kan? Dia bagi matrices. Matrices. Tak apa, saya tunjuklah. Kalau pilih atur ke gabungan tak ada masalah pun. A. Cari bilangan cara yang berlainan menyusun. Pilih atur. Menyusun. Semua huruf dalam satu baris. Senanglah soalan ni. Macam mana nak buat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 factorial. Senang sangat. Berapa dapat ni? Tolong tekan kalkulator. 40,320. 40,320. 20. Aduh. Okey. Kemudian soalan dia B pula. 4 huruf akan dipilih daripada perkataan itu. Cari bilangan cara untuk memilih. Yang ni gabungan. Itu beza dia. Dipilih. Okey. Cari bilangan cara memilih 4 huruf yang terdiri daripada 3 konsonan. Yang memilih pada 3 konsonan. Jadi dia kata apa soalan dia? Dia kata 4 huruf akan dipilih. Tak apa, saya tunjuklah walaupun tak belajar lagi kan. Okey, bila dia cerita dia nak ambil konsonan, kita kena bezakan dia antara konsonan dan vokal. Jadi kat sini adalah konsonan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 konsonan, vokal ada 3. Kan? Tapi dia nak hanya 4 orang saja. Okey. Jadi maksudnya cari bilangan cara untuk memilih 4 huruf daripada 3 konsonan. Kalau 3 konsonan, maksudnya vokal terpaksa ambil juga 1. Nampak? Kenapa jadi macam tu? Sebab semua dia nak 4 orang. Jadi kita turunkan 5 ni akan jadi 5C3, 3C1, darab dapat jawapan. Macam tu je cerita dia. So tekan kalkulator. 5C3 darab 3C1. 30. 30. Okey. Macam tu je. Tak susah pun sebenarnya. Sebenarnya gabungan dengan pilih atur. Susah lagi pilih atur. Lepas tu kalau kamu nak dalam buku teks, pilih atur panjang bab dia. Gabungan pendek. Okey. Sampai sinilah untuk hari ni kan. Seterusnya yang ini tak belajar lagi ni. Kebarangkalian. Tapi boleh buat lebih kurang macam mat je. Kebarangkalian. Belakang-belakang ni kamu
Kepada kalian. Semua kepada kalian ni. Halaman kosong dah habis. Jadi kita buat sampai 22 tu. 3 soalan tak dapat. Anggaplah sebagai 3 soalan tu markah tak dapat. Buang terus. Kan? Yang lain betul. Jadi insyaAllah. Saya tadi, yang ni tolak markah tu. Jadi markah Safwan lagi banyak pada markah saya. Saya tolak sikit. Okay. Boleh? Safwan? Okay. Jadi kamu tengok sebenarnya kadang-kadang masa kita belajar MX ni banyak contoh-contoh soalan yang kita buat susah. Nampak? Sebab kita belajar, kita gain knowledge, kita kena tahu semua. Sebab nanti kita akan gunakan semula pada peringkat yang lebih tinggi. Tapi soalan SPM mestilah dibuat berdasarkan level SPM. Nampak? Dengan kekangan tertentu, kamu ada kekangan lagi kan soalan ni. Tapi soalan tahun lepas dahsyat juga. Saya tak tengok lagi tapi pelajar-pelajar saya yang itu memang susah lah. Yang latest punya kan tahun 2020 susah. Lepas tu saya tanya dia berapa soalan tak dapat jawab? 3. dia punya ayat susah tu kan tak dapat jawab apa soalan? 3. Susah je 3 soalan tu. Semua kebat. Berapa soalan kebat? 3. Biasalah, normal lah. Itu rahmat cikgu. Kita orang kalau susah 10. Tak, saya tanya yang saya tanya pelajar saya. Pelajar saya. Benda pertama yang dia lepas exam dia saya tak ada call student, saya WhatsApp macam mana exam. Semua balas apa? Cikgu, soalan dia nombor 3 sebiji macam yang kita bincang. Saya bukan nak cakap apa, saya bincang 8 set percubaan. Kan? Masuk 1. Itu pun dia seronok macam apa ni. Yang tu yang sebenarnya kegembiraan dalam exam. Benda yang kita dah pernah buat, tiba-tiba kita ingat dalam exam. Nampak? Seronok. 8 set bincang, 1 je masuk. Okey. Macam tu lebih kurang hari ni. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan.